Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak review 3 jenis buku, tapi untuk yang pertama ni, buku yang pertama saya tulis iaitu Berjaya Menyusukan Tanpa Kehamilan. Yang pertama sekali, buku yang penting untuk ibu-ibu yang mengambil anak angkat untuk menyusukan bayi masing-masing, ya. So jadi bayi angkat lah, ya. So alhamdulillah doktor sebenarnya bersyukur sebab lately ni banyak rupanya doktor jumpa kes-kes yang doktor pernah handle untuk mengambil anak angkat, rupanya dah berjaya pun mahramkan anak angkat, tapi cuma diorang tak patah balik semula kat saya, ya. So jadi maksudnya bila dah besar tu diorang datang balik kata, oh saya dah berjaya doktor mahramkan anak angkat, ikut dalam buku tu lah, ikut yang doktor cakap, ya, masa jumpa, dan juga panduan daripada dalam buku ni. Apa buku tu? Okey, kita panggil buku Berjaya Menyusukan Tanpa Kehamilan, ya. So jadi buku Berjaya Menyusukan Tanpa Kehamilan ni adalah panduan lengkap untuk ibu-ibu menjadi ibu angkat, menjadi ibu susuan juga kepada anak angkat mereka. So tanpa kehamilan, maksudnya dekat buku ni sebenarnya sangat penting kerana dia adalah guideline yang komplit, ya, pada situasi-situasi yang berbeza ketika kita mengambil anak angkat tu. Ada yang ambil anak angkat daripada umur anak tu 6 bulan, maksudnya baby tu tak menyusu, ya, dah tak menyusu badan, tak pernah menyusu badan, dan macam mana kita nak hasilkan susu dan nak mahramkan, dan bagaimana pula kalau belum ada baby lagi. So situasi di mana ibu akan ambil anak angkat tak lama lagi, 6 bulan ke 3 bulan, itu macam mana pula prosesnya. So jadi kena faham, buku ni sangat-sangat lengkap. Buku panduan ini sebenarnya memang ditulis oleh kami berdua, iaitu Puan Siti Mariam, kawan saya, dan juga diri saya sendiri sebagai penulis. Dan apa isi dalam kandungan ini, itu kita cerita macam mana kita matlamat sebenar kita nak cetus susu ibu ni, ya, dan bagaimanakah kita nak menyediakan, ya, persediaan awal, ya, untuk ibu-ibu angkat ni, termasuk persediaan fizikal, spiritual. Kita kena counselling dulu, ya, mental dengan spiritual, sebab tiba-tiba dia dapat baby. Sebelum ni dia tidur dengan lena, tapi bila dia dapat baby dia terpaksa handle macam-macam, ya, kencing baby, dan baby menangis macam mana semua. Jadi dia kena ada persediaan mental dan spiritual untuk jadi ibu atau ayah, ibu dan ayah lah. Dan bagaimana asas pencetusan laktasi ini, ya, berlaku, dan ini sangat penting sebab benda ni kita tak faham, ya, asas pencetusan ni kita akan fail, ya, sebab kita tak faham sebenarnya cara nak merangsang susu ibu adalah menggunakan kaedah stimulation, rangsangan. Jadi bagaimana rangsangan itu? Pengepaman dan penghisapan baby. Jadi asas pencetusan yang sebenar kita kena faham, ya, kaedah dia. Dan selalunya kita selalu bergantung kepada ubat, tapi sebenarnya saya tak berapa happy, saya tak berapa gembira lah, ya, bila ibu-ibu angkat ni bila datang je, oh doktor nak injek ubat, oh doktor nak makan ubat apa yang untuk hasilkan susu. Itu tak betul. Jadi kita kena tahu daripada awal lagi apa yang diperlukan sebenarnya. Adakah ubat? Sebab ada banyak kes yang tidak faham fisiologi penghasilan susu. Jadi kena fahamlah. Dekat sini kita ada sedikit scientific evidence. Dan buku ini juga ada cerita apakah tugas hormon prolaktin, apakah fungsi hormon oksitosin, macam mana buat power pumping, bila nak buat, ya. So jadi penghisapan bayi macam mana, ya, asas dia, fasa-fasa, ya, fasa-fasa pencetusan laktasi, ubat pi perancang tu perlu ke tak perlu, So jadi dekat sini kita ceritalah, ya, daripada segi yang penting ni macam mana nak latching, yang ni yang betul, latching yang betul, dan bila nak makan ubat adakah kita memerlukan buat ECG, dan penghisapan yang penting tu cara pegangan, semua kena belajarlah. Dia nasihat kepada ibu angkat, selalunya ada nasihat-nasihat dekat sini, nota-nota penting, nasihat kepada ibu angkat, ya, ada nasihat tahu, bukan sekadar tulis saja untuk bagi ilmu, tapi juga nasihat-nasihat, So ada cara menggunakan SMS, dan apabila susu dah tercetus apa nak buat, apa nak buat bila susu tercetus, dan apabila cara nak simpan susu, sebab kadang-kadang susu tu bukannya hasilnya banyak,
banyak kadang sedikit secoet macam ni je. So jadi macam tadi berjaya menghasilkan susu setelah sebulan lebih ya. Dan susunya sikit-sikit je dia dah down. So jadi apa kita kena buat? Kita kena bagi aura positif supaya jangan dia rasa down bila nampak susu sikit. Itu adalah kejayaan yang paling besar ya. Bila dia dapat susu setitik dua titik tu pun adalah titis permulaan sebuah kejayaan. Ini juga membincangkan step by step setiap keadaan yang berbeza ya. Pada umur, kalau ambil umur berapa keadaannya, waktu bila anak-anak tu situasi umur 6 bulan masa anak tu umur 6 bulan macam mana, kalau anak yang sebelum 6 bulan macam mana so di samping tu ada juga kaedah cara macam mana jika berlaku persoalan-persoalan yang penting, macam kalau perceraian antara ibu angkat susuan tu macam mana. So adalah beberapa persoalan-persoalan agama yang Ustazah Asni yang berbahagia Ustazah Asni jawab soalan dekat sini. Masalah dengan bayi, ada soalan-soalan dan penceritaan yang betul lah tentang kisah-kisah benar Okey, itu sahaja yang doktor boleh share. Untuk mendapatkan buku ini boleh kontak nombor yang doktor akan